Oh, okay, dah record. Okay, so actually hari ni yang saya nak fokus untuk successive ionization energy untuk calculation dan untuk kita determinekan elemen tu di position yang mana. Maksudnya kita daripada electronic configuration kita boleh tahu dia group apa, period apa. Okay. Tapi sebelum tu saya intro dulu untuk recall back apa tu ionization energy. Yang ini yang dari lecture. So ini definition, general definition for ionization energy, minimum energy required to remove outermost electron. So untuk keluarkan elektron, kita akan keluarkan elektron daripada yang paling luar. So daripada outermost shell. So outermost shell ada elektron. So itu kita panggil sebagai outermost electron. So atom tu mesti dalam keadaan gases ataupun selepas kita remove daripada gases atom, dia akan jadi ion. So yang tu kita akan jumpa second ionization energy. So ini just general idea apa tu ionization energy. So yang ini sebenarnya yang daripada lecture. So apa first ionization energy dan perbezaan dengan second ionization energy. So kalau first ionization energy, definitionnya refer kepada minimum energy, energi yang paling kecil digunakan untuk keluarkan 1 mol elektron. Okay, to remove 1 mol of electron from outermost orbital in 1 mol of neutral gases atom. Okay, kita akan keluarkan elektron yang pertama. So contohnya sini kita ada elektron yang outermost electron. So kita keluarkan elektron ni daripada outermost shell. Okay, so energi yang paling sedikit diperlukan, so itu kita panggil sebagai first ionization energy. Sekarang atom ni dalam keadaan neutral. So bila kita dah keluar, contohnya inilah atom M. Bila kita dah keluarkan satu elektron daripada atom M ni, okay, kita keluarkan elektron yang merah ni, kita ada banyak lagi elektron yang tertinggal. So untuk remove elektron yang kedua, yang hijau ni, kita panggil dia sebagai second ionization energy. Okay, so untuk equation first ionization energy disebabkan kita remove elektron tu tadi daripada neutral gases atom, so dia ialah X bracket ataupun M tadi dalam gas phase. Remove jadi X plus, positive ion. So untuk second ionization energy, kita akan remove daripada ion yang sama ataupun atom X kan sebenarnya, tapi atom X tu dah jadi X plus. So kita akan continue remove. So that's why equationnya daripada X plus kepada X2 plus. So energy required. So untuk second, third, fourth ionization energy tak ada lagi perkataan minimum. So yang itulah perbezaan antara first ionization energy dengan ionization energy yang lain. Tapi dia tetap require energy. Okay, to remove 1 mol of electron, mesti remove satu. Dia akan remove one by one, remove 1 mol of electron. So, daripada positive ion. Kalau first ionization energy tadi daripada neutral gases atom. Yang ini positive ion, X plus dalam keadaan gas. So, ini definition. Okay, value of, okay, magnitude ni meaning value of ionization energy depends on attractive forces. Okay, meaning kalau lebih kuat, okay, contohnya lah kan, kalau dalam family yang kecil, family tu ada anak 2 orang je. Okay, so mak dengan ayah dia akan jaga anak-anak dia tu lebih kuat lah, lagi senang dia nak fokus. 50-50 kan, seorang tu dapat fokus daripada parent. Berbanding kalau family yang besar, katalah dia ada anak 12. Jadi setiap anak tu dia punya attractive force tu ataupun fokus daripada ibu bapa kepada anak tu berkurang kalau kita bahagikan sama rata lah 12 dengan yang 2 tadi tu kan. So yang 12 ni lebih kurang attractive force. Jadi yang mana lagi senang kita nak keluarkan elektron ataupun kalau satu daripada 12 tu macam seolah-olah kita tak nampak kalau dia keluar daripada rumah berbanding dengan satu daripada 2 orang anak tadi tu. Okay, so yang itu yang kita anggap sebagai attractive forces. Magnitude of ionization energy. Jadi lebih, the lower the ionization energy, the easier. Okay,
Yang ini maksudnya value IE yang rendah menunjukkan kesenangan untuk remove elektron. Kalau kita bandingkan dalam equation ni. So untuk equation yang pertama, okay, so Mg kepada Mg plus. Yang ini menunjukkan first ionization energy. Dia remove satu elektron kan daripada neutral kepada Mg plus. Yang ini daripada Mg plus kepada Mg2 plus. So daripada value ni, so kita nampak value ataupun magnitude IE mana yang lagi besar? Anyone? Yang kedua. H2. Yang bawah. Okay, so kalau yang bawah tu maksudnya untuk remove, kalau equation yang bawah tu menunjukkan apa? Yang kedua tu lagi banyak require energy untuk buang elektron banding yang mula-mula. Apa Adibah? Yang kedua tu require lagi banyak energi untuk buang elektron daripada yang pertama. Reasonnya? Sebab yang kedua tu dia dah stable tapi kita nak buang juga satu lagi. Okay, so actually yang kedua tu betul. Yang atas tu equation yang pertama tu menunjukkan first ionization energy, IE1. So yang kedua ni second ionization energy. So sebenarnya kan bila kita dah remove satu elektron daripada neutral gaseous atom, kita dah remove satu. Okay, contoh yang tadi saya cakap yang ada anak 12 tu dengan yang ada anak 2. 2, 1, 2. Okay, so bila kita dah remove satu daripada 12 ni, yang tinggal 11 ni, jadi attraction nucleus dengan remaining elektron tu jadi semakin kuat kan. Kalau tadi, alamat 12 ni susah pula, 110 lah. Kalau 100 bahagi 10 berapa ni? Dia punya percentage setiap satu tu attraction parent kepada anak-anak tu. 10 kan? 10. So kalau dah remove satu, jadi yang tinggal 9 tu attraction dengan parent dia lebih kuat. Jadi lebih daripada 10%. Okay. Jadi lebih semakin kita buang elektron, okay, ini sebenarnya IE2, second ionization energy. Semakin tinggilah ataupun semakin besarlah magnitude ionization energy tu. Sebabkan oleh attraction yang semakin kuat antara nukleus dengan remaining elektron. Okay, so dia mention sini the process is endothermic. So endothermic refer kepada positif tu. Delta H yang positif. So untuk overcome attraction ataupun untuk overcome nucleus attractions antara nukleus dengan valence antara nukleus dengan remaining elektron, jadi energy untuk ionization energy akan jadi semakin positif ataupun semakin besar. Okay, untuk remove elektron. Okay, so ada faktor, 3 faktor untuk effect ionization energy. So macam biasa yang kita dah belajar dulu, PIZAS dengan PISAS. So kita ada PIZAS untuk across a period, kemudian down a group kita ada PISAS. So P refer to proton, proton number increase, Z refer to effective nuclear charge. So proton number increase, effective nuclear charge increase, A refer to attraction. So attraction, nucleus and valence electron increase. Jadi S ialah size, size decrease. So across a period, size akan mengecil. Size of atom mengecil. Okay, down a group. P refer to proton number. So proton number increase. S refer to screening ataupun shielding. Effect increase. A attraction, so attraction between nucleus and valence electron decrease disebabkan oleh screening tadi tu. Okay, screening ataupun shielding effect ni disebabkan oleh apa?
Zarid Sofia, nampak ada ni? Ada ke dalam tu? Ada, madam. Zarid boleh jawab. Screening ataupun shielding disebabkan oleh? Apa? Sorry, tak dengar tadi. Screening ataupun shielding effect yang ni. Down a group. Okay, down a group kita ada PSAS. P-S-A-S. Saya cakap tadi P ni proton number increase. S refer to shielding ataupun screening. Screening effect increase. Okay, then attraction between nucleus and valence electron decrease. So size of atom will increase. So soalan saya, screening ataupun shielding effect ni disebabkan oleh apa faktor yang menyebabkan screening increase? Let's track itu ke? Apa tu? Down a group. Kenapa screening ataupun shielding effect ni boleh bertambah disebabkan oleh apa faktor yang menyebabkan screening ataupun shielding effect? Let's attract to the nucleus ke? Yalah, less attract tu disebabkan oleh apa? Ada siapa yang nak jawab? Size, Size. number of share. Number of Number of share. shell apa? Spesifik sikit. Izzat. Inner shell. Inner shell. Betul. Number of inner shell ataupun inner orbital. Sebab kita tahu bila down a group, okay, yang ni period 1, lepas tu period 2, period 3. Period tu maksudnya dia punya shell dia 1. Kalau period 2 ada 2, period 3 ada 3. Sekarang ni period bila bertambah period, contohnya kalau period 4 ada 4, 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang nukleus kat tengah-tengah. Kita nak remove elektron yang paling luar ni. Elektron yang outermost pada outermost shell. So untuk remove elektron yang pada outermost shell pada period 4 dan 4 lapisan ni lagi senang ke lagi susah? Senang. Lagi Senang. senang. Sebabnya siapa pula tak dapat masuk? Aduh. Sebab apa lagi senang? Sebab dia jadi lagi jauh dengan nukleus kan? Bila lagi jauh dengan nukleus, dia punya attraction lemah. Jadi senang je macam nak colek elektron tu. Sekejap ya. Aish. Jadi kalau lagi senang nak remove elektron tu, the value of IA kecil ke besar? Kecil. Kecil, betul. So yang tu faktor shielding ataupun screening effect. So sebenarnya lagi senang kita tengok kepada size lah untuk explain. Ada 3 ni. So atomic radius, effective nuclear charge dengan screening ataupun shielding effect. Ramainya baru nak masuk. Okay, so sebenarnya faktor 1, 2 dengan 3 ni dia saling bergantung antara satu sama lain lah. So kalau kita guna PISAS dengan PISAS, yang ni kita boleh explain lah. Semua pun kita boleh explain. Ionization energy, electronegativity, size of atom, size of ion. So berpegang kepada PISAS dengan PISAS. Ada apa-apa yang tak faham tak? PISAS dengan PISAS ni. Dia beza dia yang kedua tu, Z dengan S. Nota ni nanti saya bagi, nanti kamu baca je lah. Dia punya ayat-ayat ni. So ayat ni sebenarnya boleh juga gunakan untuk assignment nanti. Ayat penuh ni. Okay, so jadi bila size atom tu besar, jadi nucleus attraction dia kecil, weak nucleus attraction.
Okay, macam ni tadi, saiz atom tu besar, ada 4 shell. Jadi nucleus attraction dengan valence elektron ni lemah. Jadi senang je kita nak remove elektron tu. Bila kesenangan tu menunjukkan dengan value IE yang kecil. So kalau atom tu saiznya kecil, contoh ni period 2. So nucleus attraction lagi kuat berbanding dengan yang ada 4 lapisan ni. Jadi lebih susah lah kita nak remove elektron tu. Jadi lagi susah tu menunjukkan value yang besar untuk IE tu. So yang ini untuk across a period, dia punya trend, first ionization energy. Yang ni sama tadi yang saya cerita tentang P-ZAS. Okay, across a period, effective nuclear charge increase. Tu yang saya cakap tu, kita guna faktor P-ZAS tu, bolehlah nak explain apa-apa pun semuanya. P-ZAS, ingat across a period. Okay, so dia akan mention tentang effective nuclear charge Z. So proton number increase, effective nuclear charge increase. Jadi atomic size decrease. Bila atomic size decrease, nucleus attraction, A ni nucleus attraction. Attraction nucleus towards valence electron greater. Jadi lebih susah untuk remove elektron tu, lebih tinggi lah IE. Ini semua cerita dia, ayat penuh ni. Ada apa-apa soalan untuk across a period? So faktornya P-ZAS. Chapter ni dia memang bosan sikit sebab cerita-cerita je. Nanti chapter 4 nanti, ini kita lukis-lukis pula chapter 4. Okay, so yang ni dia gunakan graph untuk menunjukkan first ionization energy. Okay, yang ini across a period 2. So, bukan. Lithium, sodium, potassium. Okay. So yang ni bukan. Yang ni field down a group ni. So ada shell 1 N1, yang ada 2 shell 2. So down a group. So down a group nanti bilangan shell tu berubah. So ada shell 3. Ya kan? 1. So ada 2. Ada 3. Jadi size tu menjadi semakin besar. 3, 4. Okay, faktornya down a group. So bila kita nampak, bila down a group, value Z P-ZAS. P ni proton number, memang proton number ataupun atomic number ni increase. Okay, S ni shielding. Okay, shielding ataupun screening ni disebabkan oleh lapisan-lapisan ni, inner orbital ataupun inner shell bertambah, jadi attraction nucleus towards valence electron, sebab kita nak remove elektron yang paling luar ni. Jadi attraction weaker. So size tu akan jadi besar. So bila size besar, ionization energy-nya rendah. Sebab senang je kita nak removekan elektron tu. So kita tengok ni, yang ini. Okay, ionization-nya jadi semakin rendah. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, semakin lama semakin rendah walaupun atomic number ataupun proton number increase. Sebab size dia besar kan. Senang je untuk remove elektron. So trend yang sama juga tadi yang kita dah mention across a period. So dalam syllabus dia nak across a period 2 dengan period 3. So ada in general trendnya increase. Sebab kita dah mention tadi faktornya ialah P-ZAS tadi tu. Okay, so 500, 900, 800. Okay, yang pelik sikit yang saya highlight color-color tu, sepatutnya dia semakin lama semakin meningkat daripada kiri ke kanan across the period 2. Ini element across the period 2, ini element across the period 3. In general, from left to right, dia akan increase. Okay, tapi beberapa yang pasang ni, 4 pasang ni, yang anomalous, so kita akan explain untuk anomalous ni. Anomalous ni maksudnya dia tak ikut trend yang sebenarnya lah. Macam kita jumpa dalam chapter 2 hari tu, anomalous to Aufbau principle. Okay, so yang ni dia gunakan graph untuk menunjukkan increasing in ionization energy yang pertama. So ini kecuali yang 4 pasang ni. Magnesium, aluminium, phosphorus, sulfur, nitrogen, oxygen, boron, beryllium. Period 2 dengan period 3. Okay, so kita akan explain. Okay, not uniform tu maksudnya tak ikut trend lah. So kita panggil dia sebagai anomalous.
Sebelum kita explain, kita akan tulis dulu dia punya electronic configuration, sama ada SPDF notation ataupun boleh juga gunakan orbital diagram. So daripada orbital diagram, SPDF notation, beryllium 1s2 2s2. Okay, kita nampak ada completely filled untuk s orbital. So kalau boron 1s2 2s2 2p1. So elektron yang pertama dalam beryllium kita remove daripada 2s. So kita tahu 2s ni, okay, 2s full kan elektron tu. So 2s2. Kalau 2p1, 2p1. Okay, elektron dia satu. So lagi kalau yang ini ada sub. Okay, ni ada N1, ini ada N2. N2 kemudian ada dua lapisan, ada S dengan P. Tapi kalau beryllium, N2 dia ada satu je lapisan sebab ada dua S je. So ini N1, N2. Okey, untuk remove elektron yang pertama dalam beryllium, kita perlu remove daripada 2s2. So 2s2 ni dah lah completely filled. Completely filled ni maksudnya macam dah stable. Kita nak ganggu untuk keluarkan elektron tu. Okey, berbanding kita remove elektron dalam boron yang partially filled. Partially filled tu maksudnya sebahagian diisi. Okey, jadi dia seorang-seorang elektron ni berbanding dengan elektron yang dah berpasangan. Jadi mana yang lagi senang untuk remove elektron? Yang seorang-seorang. Yang seorang-seorang. So yang seorang-seorang ni nak ganggu senang. Macam yang single kan, kamu nak kacau yang single dengan yang dah ada couple. Mestilah yang single tu lagi senang kamu nak kacau. Jadi yang kesenangan tu kita ukur dengan rendahnya value of IE. So kita nampak daripada graf ni, okay, boron punya value lebih rendah IE first dia, IE1 dia lagi rendah compare dengan beryllium. Okay, reasonnya yang ni because completely filled orbital is more stable. Okay, more stable because yang inilah tadi dua elektron dalam 2s tadi compare dengan boron. So ini dia explain tentang beryllium. So boleh juga kita explain tentang boron. So more energy needed to remove electron in completely filled 2s orbital. So more electron atau more energy meaning first ionization energy-nya higher compare than boron. Okay, so yang ini untuk nitrogen dengan oksigen. So sama juga kita akan gunakan electronic configuration. So daripada electronic configuration untuk nitrogen, okay, first electron remove daripada 2p3. So kalau untuk oksigen, first electron remove daripada 2p4. So 2p4 kita panggil sebagai partially filled, sebahagian diisi. Kalau 2p3 half filled, separuh diisi. So kalau separuh dia lagi stable compare dengan ini separuh 2p3 berbanding dengan sebahagian diisi. Sebahagian dengan separuh tu beza kan? Okay, so yang ini. Jadi kita akan remove elektron yang ini. Okay, yang ini dalam 2p3 kita akan remove elektron yang single tu. So half filled, fully filled lebih stable compare dengan partially filled. Fully filled dengan half filled lebih stable daripada partially filled. So untuk explain, kita mulakan dengan writing SPDF notation ataupun draw orbital diagram, baru kita boleh explain siapa yang lebih tinggi IE ni berdasarkan electronic configuration tu. So fully filled ni contohnya kalau D orbital 10, kalau S orbital 2, kalau P orbital 3. Okay, kalau half filled, fully filled, P orbital 6. Kalau half filled, P3, S1, D 5. Okay, ini lebih stable lah berbanding dengan partially filled. Okay, selalunya half filled S ni kita tak masuk sebab S memang ada satu je kan. Kalau letak satu ke letak satu kita panggil dia partially ataupun half filled. Dia tak stable lah. Okay, so half filled yang stable D dengan P orbital, P3 ataupun D5. So berdasarkan electronic configuration tu, so kita nampak untuk nitrogen half filled, jadi dia lebih stable
Meaning untuk remove first electron into P3 require higher energy. So that's why nitrogen IE1 dia lebih tinggi compare than oxygen. Okay, so ini ada full explanation. So boleh baca full explanation ni macam yang saya dah mention tadi tu. Okay, so ini untuk elemen in period 3, magnesium dengan aluminium. So ini pun sama, explanation yang sama. So tulis electronic configuration. So this time saya bagi dalam bentuk orbital diagram. So untuk magnesium, first electron remove daripada 3s. So kalau dalam aluminium, daripada 3p. So kita tahu 3s2. So ini fully filled. Lebih stable. Jadi kalau dia lebih stable, lebih susah untuk remove electron tu, lebih tinggi IE1 dia. So magnesium IE1 lebih tinggi daripada aluminium. Aluminium kita gunakan term partially filled. Okay, nanti baca. So yang seterusnya, pair yang last kali ialah antara phosphorus dengan sulfur. So phosphorus 3p3. So remove electron first daripada 3p3. Yang ini kita panggil sebagai half filled. So kita tahu half filled more stable, lebih stable dia, lebih susah untuk remove dia. Jadi higher first ionization energy compare dengan partially filled dalam sulfur. So reasonnya macam itulah. So untuk ayat-ayat untuk menceritakan tentang reason-reason yang tadi tu. So yang ni down a group. So kita ada down a group 1 and down a group 2. So kita tahu down a group kita guna PSAS. So S ialah screening ataupun shielding effect disebabkan oleh inner shell ataupun inner orbital. So ini period 1 tengok ada satu je. Period 2 ada 2. So ini period 3 ada 3. So ini memang down a group bertambahlah shell tu. Jadi bila bertambah shell, jadi inner shell ataupun inner orbital akan shield, akan menghalang ni nukleus attract dengan valence electron yang kita nak keluarkan ni. Jadi lebih senanglah untuk remove electron, lebih rendahlah ionization energy. Okay, so ini dia punya explanations. Easier to remove an electron, okay, less energy meaning low ionization energy value. So in general untuk first ionization energy, so kita ada tadi PSAS across a period. Untuk down a group, PSAS. Ionization energy increase because of size of atom decrease. Okay, size kecil, lebih kuat attraction nucleus, lebih besar ionization energy diperlukan untuk keluarkan elektron. Kalau down a group, lagi besar size atom, okay, PSAS disebabkan oleh shielding ataupun screening effect, jadi lagi senang untuk remove electron, ionization energy decrease. Okay, so yang inilah yang summary untuk start ni. Ionization energy increase across a period because of atomic radius decrease. Okay, down a group, ionization energy decrease because of atomic radius increase. Okay, so ini kita calculation untuk successive ionization energy. Kita masuk untuk calculation. Okay, apa tu successive ionization energy? Refer kepada value of energy semasa kita keluarkan elektron daripada elemen. So untuk keluarkan elektron, kita tahu tadi katalah elektron tu ada 10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay 11 lah, 11 elektron. So untuk keluarkan elektron yang pertama ni, kita perlu overcome weak attraction nucleus towards valence electron sebab dia pada lapisan N yang ketiga, shell ketiga. Okay, jadi value-nya katalah ionization energy-nya 100. Okay, sekarang ni dah tinggal 10 elektron. Bila tinggal 10 elektron, nucleus attraction dengan 10 tu semakin kuatlah attraction dia kan. Jadi untuk remove elektron daripada shell yang kedua, dah pada shell yang kedua dia dekat lagi dengan nukleus. Jadi kita perlukan higher energy. So energy tu akan jadi bertambah daripada 100 jadi 1000 untuk keluarkan elektron yang kedua. So ini kita panggil IE1. IE2 untuk remove elektron kedua. Untuk remove elektron ketiga, lagi besar ke lagi kecil daripada 1000 tu? Lagi besar. Lagi besar, betul. Sebab lagi kita nak
diperlukan tenaga untuk overcome attraction tu jadi lagi semakin besar. Jadilah 1500 macam tu. So that's why dia kata successive ionization energy is always increase. Okay, to overcome actually nucleus attraction. So nanti kita nampak, okay ni dia punya value. So IE1 first electron remove, IE2 second electron remove. So hydrogen ada satu je elektron, so satu je IE je. So helium ada 2. Ni ada 3. Okay, kalau kita nampak macam ni, kalau hydrogen 1s1, helium 1s2 sebab 2 elektron, lithium 1s2, 2s1, 3. Okay, antara first, okay, kalau tak adalah, helium. Okay, helium first dengan second elektron akan remove daripada shell yang sama. Okay, daripada n equals to 1 kan. Jadi, dia punya perbezaan dia tak banyak dalam 5,000 dengan 2,000, tak banyak beza lah. Okay, cuma kalau kita tengok dalam lithium, mula-mula 500, kemudian untuk keluarkan yang kedua 7,000. Okey, kenapa antara dua ni beza dia, okay, 7,000 dengan 500, beza yang besar kan? Okay, ini disebabkan yang ini, kita dah berubah shell. Sebab first electron remove daripada shell yang kedua, shell yang jauh dengan nukleus. Ini nukleus. Ni 2s1 ni, elektron tu dekat sini. Okay, ini elektron 2s1. Kita remove daripada n equals to 2. So attraction dengan nukleus kurang. Tapi bila nak remove elektron yang kedua, iaitu second IE, okay, tiba-tiba dia meningkat drastik kepada 7,000. So kita dapat tahu rupa-rupanya elektron yang kedua tu dia ada pada inner orbital. So that's why kita panggil dia sebagai drastic increase. Okay, sama juga dengan beryllium 4, 1s2, 2s2. Okay, elektron yang ke-1, 2, ni 1, 2, yang ketiga. Yang ketiga ni remove daripada inner orbital. Kita nampak ni elektron yang pertama, elektron kedua, elektron yang ketiga tiba-tiba dia meningkat secara drastik kepada 14,000. Compare dengan 1,000 masa nak remove elektron yang kedua. Okay, boleh explain kenapa tiba-tiba dia jadi 14,000 ni untuk remove third electron? Sebab shell dia lagi dekat dengan nukleus. Because untuk remove elektron yang ketiga, remove daripada 1s. 1s ni ialah daripada inner shell ataupun inner orbital yang lebih dekat dengan nukleus. Okay, so macam itulah kita explain tentang drastic increase. Actually daripada value tu kita boleh guna untuk determine position position of element ataupun dia punya electronic configuration. So actually ada dua method. Satu method kita akan gunakan ratio of ionization energy given ataupun satu lagi ialah differences. Okay, actually saya tak prefer yang ratio ni sebab kalau buat terbalik dia still lagi dapat value ratio ni. Okay, saya akan tunjukkan guna differences method sebab kalau terbalik tolak nanti dia dapat negative number kan. Jadi kalau negative number tu tolonglah rasa bersalah. Maksudnya salah tolak, salah value. Okay, so saya tunjuk differences. Ini kita akan cari beza antara yang besar dengan yang kecil. So kita akan tolak IE2, value IE2 kepada IE1, IE3 kepada IE2, IE4 kepada IE3. So kita akan ada 3 set perbezaan value of ionization energy. Okay, ini contoh soalan. Okay, given 4 successive ionization energy for atom X, predict group of this element in periodic table. Write the complete electronic configuration if X belong to second period. Okay, tadi kita gunakan method differences. Okay, ready kalkulatornya? So, cuba tolak antara ni. IE2 minus IE1. Satu. IE3 minus IE2. Yang besar tolak yang kecil. IE4 minus IE3. Okay, berapa beza ni? Perbezaan dia ni. Yang first. 858. 858. Yang kedua.
13088. 13088. Last. Adibah je ke ada dekat dalam kelas ni? 6155. Okay. So kita nampak dari tiga-tiga value ni, mana perbezaan yang paling besar? Ni, yang ini. IE3 dengan IE2. Okay. So stepnya macam tu, kita tolak perbezaan tu untuk dapatkan yang mana ada perbezaan yang paling besar. Okay. Apa maksud perbezaan yang besar tu? Okay, lepas kita cari. Okay, maksudnya tadi yang besar tadi ialah IE3 minus IE2. Okay. First dengan second electron, dia remove pada shell yang sama. Contoh macam ni, kita buat. Okay, so 1, 2. So remove first electron, ini IE1. Remove second electron, ni IE2. IE2, yang ini IE1. Okay, tapi bila nak remove elektron yang ketiga, kita remove daripada inner orbital ataupun inner shell. The third electron is removed from inner shell. So that's why bila perbezaan yang paling besar tadi, kita nampak perbezaan antara elektron yang ketiga dengan elektron yang kedua. Elektron ketiga letaknya di sini pada inner shell, pada n equals to 2. Jadi bila nak removekan elektron yang ketiga ni, kita dapat perbezaan sebanyak berapa tadi? 13,000. 13,000. Maksudnya saya lukislah balik. 1, 2, 3. Ni elektron yang pertama. So IE1. Ni elektron kedua. So IE2. So untuk remove elektron yang ketiga, tiba-tiba value dia besar. Sebab rupa-rupanya dia pada inner shell. IE3. Okay, perbezaan tu ialah sebanyak 13,000. Okay, kemudian bila elektron keempat, dekat mana position dia? Dia jatuh balik jadi 6,000. Agaknya dekat mana? Pada shell yang sama dengan elektron yang keberapa? 1, 3. Ya, betul. Dia sama pada elektron shell dengan elektron yang ketiga. Elektron yang keempat dekat sini. So, kita nampak elektron pertama rendah, kedua rendah, ketiga tu tiba-tiba besar. Besar tu bila kita tolak 3 dengan 2. Jadi, berapa dia punya valence elektron kalau macam ni? Berapa valence elektron? Berdasarkan gambar yang saya lukis tu, diagram tu. 2. Berapa? 2. 2 valence elektron. Jadi kalau 2 valence elektron, dia bagi tahu elemen ni pada period 2. Boleh tak kita tulis electronic configuration-nya? Period 2 maksudnya pada period 2 tu dia ada 2 je valence elektron. Jadi sebelum period 2 kita ada period 1. Jadi 1s2. Lepas 1s2 kita ada 2s kan? Okey, 2s ni ada berapa elektron? 2. Kenapa 2? Sebab apa 2? Kenapa bukan 2s1? Apa-apa? Dalam yang kita dah kira tadi memang ada 2 je yang last kali. Sebab dia dah bagi tahu, sebab dalam kita calculate tadi, kita tahu elektron yang ketiga positionnya dalam inner orbital ataupun inner shell. Jadi ada 2 elektron dekat luar. Jadi kita tahu dia 2 valence elektron. 2 valence elektron ni yang ialah daripada 2s2. Okay, dia mention pada period 2. Katalah dalam soalan ni dia kata pada period 4. Lepas tu kita kira IE3 minus IE2 yang paling besar. Jadi kita tahu dia 2 valence elektron juga. Tapi dia punya electronic configuration sebab dia mention period 4. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Kan? Kita stop sampai 4s2 je lah. Sebab dia mention dia dalam period 4. Boleh ke? Boleh.
Valence dia tetap sama, 2 valence elektron tapi period dia berbeza macam tadi tu. Dia period keempat. So kesimpulannya, masa kita cari siapa perbezaan yang besar tu, ini 3 minus 4. 3 ni menunjukkan position inner electron. Okay, yang depan ni. Maksudnya kalau IE3, maksudnya inner electron ni pada elektron ketiga ni terletak pada inner orbital. Okay, so kalau elektron ketiga pada inner orbital, maksudnya di luar dia tu ada 2 elektron. Okay, so ataupun boleh juga baca yang ini kita panggil, yang kecil ni ialah number of valence electron. So IE2 tu menunjukkan 2 valence electron. Boleh? Boleh. Okay, so ini dia punya explanation. So the first and second electron remove from the same energy subshell macam ni tadi. So third electron remove from inner subshell. So inner subshell, that's why require higher energy. So IE3 minus IE2 yang paling besar perbezaan tadi. Jadi bila ada 2 valence electron, kita tahu dia group 2 dan dia mention dia period 2, jadi 1s2 to s2. So kalau dia tak mention dia period berapa, kita tak boleh tulis electronic configuration. Kita hanya tulis general electronic configuration sebagai NS2. N ni represent shell. Kita tak tahu shell yang keberapa sebab dia tak mention period berapa. Jadi kita tulis NS2 je macam tu. Okay, soalan tu hanya boleh kita boleh tulis electronic configuration yang full macam ni kalau dia bagi tahu dia period berapa supaya kita tahu kita stop dekat 2s2. Macam yang tadi saya bagi tahu dia period 4, jadi kita stop dekat 4s2. Okay, contoh lagi macam ni. 5 successive ionization energy for atom M. Okay, boleh cari difference antara kedua, ni berapa set ni? 1 set, 2 set, 3 set, 4 set. Okay, boleh cari difference. Besar tolak kecil ya. 2 minus 1. 3 minus 2. 4 minus 3. 5 minus 4. Okay, atas sekali berapa? 780. 780. Yang dua? 1650. 1650. Yang ketiga? 1130. 1130. Yang keempat? 11640. 11640. Oh, 11,000. Okey, jadi maksudnya yang paling besar yang bawah sekali kan? Betul? Betul. Yang 11,000 ni. Jadi berapa valence elektron dia? Betul. 4 valence elektron. So kalau dia ada mention tak period berapa? Tak ada. Dia just nak determine electronic configuration for the valence electron. So kita tahu dia 4 valence elektron, jadi kita boleh tulis NS2. Baru ada 2. Lepas S penuh pergi orbital apa? Ya, betul. NP. Betul. 2. NP2. Sebab dah habis dekat S2, lebihnya pergi dekat P. So NS2, NP2 je kita boleh tulis. Kemudian dia nak group. So kalau ada 4 valence elektron, dia group berapa? 4. Tambah 10. Jadi 14. 4 ke 14? 14. 14 sebab sekarang ni NP2 group dekat blok P. So group 14. Okay. Macam tu je step dia. Cari differences. Ini ceritanya tadi. So 4 valence electron. Okay, ni kita tulis NS2, NP2. Jadi group 14. Slide ni saya bagi nanti ya. Okay, ada masa sikit lagi? Boleh. Okay. Sama juga ni. Cari difference. Difference ni senang sikit. 2 minus 1. 3 minus 2. 4 minus 3. 5 minus 4. Okay, berapa? First? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang kedua? 930. 930. Yang ketiga?
8860. 8860 plus 3430. 3430. Okey, jadi yang paling besar ini macam tak besar sangat kan? Dia 8000 je. Okey, yang paling besar yang ini. IE4 minus IE3. Jadi berapa valence dia? Valence elektron. 3. Betul, 3 valence elektron. So, kalau 3 valence elektron, macam mana kita nak tulis electronic configuration? NS1, Penuh lah, penuh. NS2. NS2. NP1. Betul, NS2, NP1. Okay. Group number. 13. Group 13. yes, betul. Group 13. Sebab dia block P kan, so kena tambah 10. Okay, macam tu je. Kalau dia nak minta explain, gunalah ayat yang panjang-panjang tadi tu. So ini determine valence electronic configuration for group apa tu? And group for X and Y. So macam biasalah, yang ni ada 2 elemen, jadi kenalah cari perbezaan antara ionization energy. So ini je the one and only calculation dalam chapter 3. So dalam ni ada sampai 3 ke? 3 test yourself. Sebenarnya dalam tutorial pun ada. So boleh cuba latihan untuk calculation ni. So yang lain semua tentang explanation. Size, ionization energy, electron negativity semua tu. Okay, so sampai ni je untuk ionization energy untuk hari ni. So yang ada satu lagi part sebelum habis chapter 3. Saya nak tanya kalau ada apa-apa masalah untuk assignment tu. Ada apa-apa nak tanya ke assignment? Saya ni so senyap je. Arahan